Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, sebelum Ustazah mulakan kelas, boleh bantu Ustazah, suara Ustazah jelas ke? Boleh dengar ke suara Ustazah? Kalau boleh dengar, kalau jelas, boleh tulis dekat komen, boleh bagi tahu Ustazah. Okey. Okey, baik. Bagi yang dah mengenali saya, alhamdulillah. Bagi yang belum mengenali, it's okay, it's alright. Jom kita berkenalan dulu. Okey, saya Ustazah Hidayah, mengajar di Sekolah Islam Hatimuni, Cawangan Setiawangsa. Okey, siapa yang dah kenal tu boleh say hi. Okey. Okey, siapa yang dah kenal tu boleh say hi. Okey, selamat berkenalan, Ustazah ucapkan. Okey, alhamdulillah, ini adalah kali pertama Ustazah bersama dengan kamu semua, penonton setia Hatimuni, pelajar-pelajar Hatimuni dan ibu ayah pelajar Hatimuni, serta semua yang sedang menonton. InsyaAllah pertama kali saya bersama dengan kamu semua untuk kelas PAFA online. Baik, insyaAllah kamu semua akan bersama-sama dengan Ustazah untuk kita sama-sama bincangkan atau berkongsi tentang satu tajuk kecil daripada subjek ibadah yang telah ditetapkan, iaitu tajuknya ialah perkara yang dilarang ketika berhadas kecil dan cara untuk bersuci daripada hadas kecil. Okey. Sebelum tu Ustazah nak ajak kita semua untuk sama-sama baca doa belajar dulu. Semoga apa yang kita belajar hari ini, semoga kelas kita pada hari ini diberkati Allah Subhanahu taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Terus kepada tajuk kita, iaitu perkara yang dilarang ketika berhadas kecil dan cara untuk bersuci daripada hadas kecil. Sebelum tu kita tengok dulu apa maksud hadas kecil. Okey, tengok slide yang kedua. Okey. Okey, maksud hadas kecil. Okey, kalau boleh baca sama-sama dengan Ustazah. Okey, hadas kecil ialah keadaan tidak suci mengikut syarak, sungguh pun di sisi manusia kelihatan bersih. Kita tengok dia bersih, dia pakai baju cantik, pakai baju baru, wangi, apa yang tak bersihnya? Okey, cuba baca sekali lagi maksud hadas kecil. Okey. Hadas kecil ialah keadaan tidak suci mengikut syarak. Okey, syarak ni maksudnya keadaan kita waktu tu tidak membolehkan kita untuk melakukan ibadah, sama ada ibadah fardu ataupun ibadah sunat, macam tu. Okey, kemudian kita tengok contoh ibadah yang tidak boleh kita lakukan sewaktu kita berhadas kecil. Okey, contoh yang pertama adalah solat. Solat ni adalah kategori ibadah fardu. Kemudian memegang atau membawa Al-Quran. Memegang atau membawa Al-Quran ni dalam kategori ibadah sunat. Okey, seterusnya tawaf. Tawaf ni merupakan satu daripada rukun haji. Ia termasuk dalam kategori ibadah fardu. Okey, ini adalah contoh-contoh ibadah yang kita tak boleh lakukan sewaktu kita berhadas kecil.
Okey, kemudian kita masuk kepada cara bersuci daripada hadas kecil. Kalau kita nak buat ibadah-ibadah tadi, kita mestilah bersuci daripada hadas kecil terlebih dahulu. Okey, cara bersuci daripada hadas kecil ni ada dua. Yang pertama dengan cara kita berwuduk. Yang kedua adalah dengan cara kita bertayamum. Okey, kita tengok satu-satu. Apa maksud berwuduk? Okey, wuduk adalah menyapu air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat. Okey. Itu adalah maksud wuduk. Nak berwuduk ni ada cara dia, ada syarat dia. Jangan main suka hati je. Okey, kita dah tahu apa itu wuduk. Kemudian kita tengok pula syarat wuduk. Okey, tengok slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya adalah syarat wuduk. Dekat sini ada 6 syarat wuduk. Okey, sama-sama baca dengan ustazah. Okey, syarat wuduk yang pertama adalah beragama Islam. Beragama Islam ni maksudnya Muslim lah. Maksudnya Muslim. Okey, yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ni maksudnya seseorang itu sudah dapat membezakan antara perkara baik dengan perkara yang buruk ataupun perkara yang bersih dengan perkara yang kotor. Mumayyiz ni biasanya berlaku pada usia sekitar 7 tahun. Okey, seterusnya suci daripada haid dan nifas. Maksudnya waktu nak berwuduk tu keadaan kita suci daripada haid dan nifas. Okey, haid dan nifas ni hanya dialami oleh golongan perempuan, golongan wanita. Okey, haid maksudnya haid bermaksud darah yang keluar daripada pangkal rahim perempuan apabila sudah mencapai usia baligh. Biasanya kalau paling lama tempoh haid adalah 15 hari 15 malam. Kalau tempoh yang paling sekejap 1 hari 1 malam. Okey, nifas pula adalah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Tempoh paling lama nifas adalah selama 60 hari dan tempoh yang paling sekejap adalah biasanya 40 hari. Okey, seterusnya syarat wuduk yang seterusnya adalah menggunakan air mutlak. Air mutlak ni maksudnya air yang suci lagi menyucikan. Ini air mutlak ni dalam kategori pembahagian air. Okey, seterusnya syarat yang seterusnya adalah tidak ada sesuatu yang menghalang air daripada sampai kepada kulit, kepada anggota badan, anggota wuduk. Contohnya seperti lilin ke, minyak, contohnya seperti lilin, minyak, getah dan sebagainya. Okey, seterusnya syarat wuduk yang seterusnya adalah tahu yang mana sunat dan yang mana wajib. Maksudnya bila seseorang tu nak berwuduk, dia dah tahu yang ni sunat wuduk ke, yang ni wajib wuduk. Okey. Itu adalah 6 syarat wuduk. Boleh faham ke setakat ni? Boleh kita teruskan? Alhamdulillah, masih bersemangat. Okey, seterusnya kita tengok slide yang seterusnya, iaitu perkara yang membatalkan wuduk. Okay, perkara pertama yang membatalkan wuduk adalah keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Kemaluan kita lah, sama ada yang keluar tu tahi ke, maksudnya kita berak, kencing, nanah, cacing, angin. Angin tu kentut lah. Air madi, air mazi, kecuali air mani. Sebab air mani ni dia dalam kategori hadas besar. Jadi hadas besar ni dia kena mandi wajib. Okey, kalau air mazi ni cecair yang keluar daripada kemaluan
ketika mana bersyahwat. Okey. Kalau air madi maksudnya air madi adalah cecair yang keluar daripada kemaluan disebabkan keringat, disebabkan keletihan. Itu beza antara air madi, air mazi dan air mani. Okey, seterusnya syarat perkara kedua yang membatalkan wuduk adalah hilang akal. Hilang akal ni sama ada disebabkan mabuk, gila, sakit, pengsan atau pitam. Pengsan atau pitam. Ni sebab bila kita hilang akal, kita tak sedar diri kita yang sebenar. Kita tak tahu siapa diri kita yang sebenar. Okey, perkara ketiga yang membatalkan wuduk adalah tidur yang tidak tetap punggungnya. Tidur yang tidak tetap papan punggungnya, kecuali tidur dalam keadaan rapat kedua-dua papan punggungnya ke tempat duduk. Rapat kedua-dua papan punggungnya ke tempat duduk. Ini dikhawatiri keluar apa-apa daripada kemaluan, daripada kubul atau dubur tanpa kita sedar. Apa-apa tu maksudnya contohnya macam yang nombor 1 tadilah, macam terkentut ke apa ke, macam tu. Okey. Yang keempat, perkara yang membatalkan wuduk yang keempat adalah bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang ajnabi. Okey, ajnabi ni maksudnya orang yang kita boleh kahwin dengannya, yang kita halal kahwin dengannya. Itu yang kita panggil ajnabi. Okey, yang seterusnya adalah menyentuh kemaluan. Kemaluan sama ada kubul atau dubur dengan perut tapak tangan. Walaupun kemaluan sendiri. Okey, perut tapak tangan adalah yang ni. Ni kita panggil perut tapak tangan. Contoh ibu atau ayah sementara nak tunggu solat, nak tunggu azan, pergi tukar lampin anak, kemudian tiba-tiba tersentuhlah perut tapak tangan ni dekat kemaluan si anak tu, maka terbatallah wuduknya. Kalau dia nak solat, dia kena pergi ambil wuduk yang baru. Okey, itu adalah perkara yang membatalkan wuduk. Okey, selesai bab wuduk, iaitu cara pertama untuk bersuci daripada hadas kecil. Okey, Ustazah ada sediakan video untuk kita semua, iaitu video cara berwuduk dengan betul. Kita tengok video ni dulu. Cara mengambil wuduk dengan betul. Wuduk merupakan salah satu cara untuk bersuci daripada hadas kecil. Tidak sah solat seseorang itu jika wuduk yang dilaksanakannya tidak sempurna. Jadi, mari kita belajar bagaimana cara untuk berwuduk dengan betul. Pertama, mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membasuh kedua tapak tangan sehingga ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Sunat wuduk. Kedua, berkumur bagi menghilangkan sisa makanan dari mulut sebanyak 3 kali. Sunat wuduk. Ketiga, memasukkan air ke dalam rongga hidung kemudian mengeluarkannya semula sebanyak 3 kali. Sunat wuduk. Keempat, membasuh muka meliputi bawah dagu dan mengenai anah rambut di kiri dan kanan muka sebanyak 3 kali. Dan disertai dengan niat. Fardu wuduk. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kelima, membasuh kedua belah tangan sehingga ke siku sebanyak 3 kali. Fardu wuduk. Keenam, membasuh sebahagian kepala dan rambut sebanyak 3 kali. Ketujuh, membasuh kedua belah telinga. Sunat wuduk. Ke-8, membasuh kedua belah kaki sehingga ke buku lali.
fardu wudu. Dan yang kesembilan adalah fardu wudu yang terakhir, iaitu tertib. Tertib bermaksud mengikut turutan, dan seeloknya dimulakan dengan anggota wudu sebelah kanan terlebih dahulu. Pastikan juga anggota wudu dibersihkan dengan air secara keseluruhan dan sempurna. Yang tadi tu adalah video cara mengambil wuduk dengan betul. Okey, selesai satu bab, iaitu bab wuduk. Cara pertama untuk menyucikan diri daripada hadas kecil. Okey, kita tengok slide yang seterusnya, iaitu cara kedua untuk membersihkan diri daripada hadas kecil. Cara kedua untuk menyucikan diri daripada hadas kecil adalah dengan cara bertayamum. Okey, baca sama-sama dengan ustazah. Baca maksud tayamum bersama-sama dengan ustazah. Okey, tayamum adalah menyapu debu tanah ke muka dan tangan sehingga ke siku menggunakan debu yang suci dengan beberapa syarat. Okey, itu adalah maksud tayamum. Okey, untuk tayamum juga ustazah ada sediakan video. Okey, dalam video tu ada maksud tayamum, ada cara nak bertayamum, ada sebab kenapa diharuskan tayamum. Okey, kita tengok video sama-sama. Saja berkenaan tayamum. Okey, tajuk tayamum ni sebenarnya dah dibincangkan oleh Ustaz Nizam dalam kelas yang sebelum ni. Okey, setakat itu sahaja daripada ustazah. Terima kasih kepada semua yang menonton, pelajar Hati Murni, ibu ayah pelajar Hati Murni, kepada semua yang menonton yang bersama dengan kelas kita pada hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk kekurangan dalam penyampaian ustazah. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Itu sahaja daripada ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.